Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada kali ini setelah lama saya menyepikan diri kerana ada faktor-faktor kenangan yang lain. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan tajuk pada hari ini, iaitu tajuk kecerunan pada garis lurus, iaitu dalam tingkatan 2. Baiklah, sebelum kita masuk macam mana kita hendak mengira kecerunan, awak mesti tahu dulu apa benda kecerunan. Baiklah, kecerunan ialah merupakan darjah kecuraman. Kecuraman, ingat ya, bukan kecurangan. Anak murid saya selalu tersilap kalau sebelum ni. Kecuraman. Dan seterusnya, kecerunan juga dihubungkan dengan ketinggian. Kenapa ketinggian? Sebab benda ni curam. Biasanya kalau kita nak tahu benda tu curam, kalau kita nak daki bukit ataupun nak turun tangga, sebab tu dia dihubungkan dengan ketinggian. Okey, lepas tu nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Apa benda ni jarak mencancang? Mencancang ialah menegak. Ingat ya, mencancang ni adalah garisan menegak. Manakala jarak mengufuk pula adalah yang landai ni. Mendatar. Yes, garisan mendatar. Baiklah, kita terus tengok contoh kecerunan. Contoh yang saya boleh bagi kepada awak ialah ada beberapa situasi. Situasi yang pertama, turun tangga. Biasanya kalau dekat sekolah yang mana berada di tingkat 1, 2 ataupun 3, bila nak turun ke bawah, awak akan melalui tangga kan. Jadi mungkin ada tangga sebelah kanan, awak rasa macam ngeri, takutnya nak turun. Kenapa? Sebab awak rasa tak selamat. Ada sesetengah tangga, bila kita turun laju je, maksudnya kita confident level kita tinggi, nak cakap tangga ni selamat ni sebab dia sangat landai. Baiklah, bila awak rasa perasaan awak takut nak turun tu, maksudnya menunjukkan nilai kecerunan bagi tangga tersebut adalah, saya bagi short form je, isinya adalah kecerunan. Nilai kecerunan bagi tangga tersebut adalah tinggi. Bila awak rasa sangat takut, maksudnya nilai kecerunan itu adalah tinggi. Dan bila awak turun tangga ataupun naik tangga tanpa ada rasa takut, awak rasa selamat, maksudnya tangga tu adalah landai. Bila landai, nilai kecerunannya adalah rendah. Boleh? Okey. Ini bukan nilai kecerunan rendah, maksudnya negatif 6, negatif 7, tak. Bukan ya. Maksudnya kalau nilai kecerunan ni ialah, saya ambil yang nilai kecerunan tinggi. Contohnya adalah 6. Mungkin yang rendah ni mungkin 2. Macam tu. Tapi untuk nilai kecerunan ni masih ada nilai positif dengan negatif. Nanti kita akan bincang selepas ni. Situasi yang kedua, jalan di atas permukaan lantai. Bila awak berjalan di atas lantai rumah awak, contoh yang paling terdekat sekarang ni, awak berjalan di atas lantai rumah, ada tak awak rasa takut apa-apa? Takut jatuh ke? Kalau ada lubang tu cerita dia lain. Sekarang ni lantai tu memang tak ada apa-apa, maksudnya awak tak ada halangan. Tak ada bantal, tak ada mainan adik-beradik awak yang main Lego ke apa ke, bukan, maksudnya kosong. Awak akan rasa selamat, tak ada rasa takut langsung. Jadi berapa nilai kecerunan ni kalau awak tak ada rasa takut langsung? Kosong. Okey, bila lantai rumah biasanya dia mendatar kan. Jadi nilai dia adalah kosong. Seterusnya, saya bagi contoh terjun dari tempat tinggi. Okey, ini bangunan yang saya lukis. Contohnya awak berada di tingkat 3. Okey, arahan saya ialah sila turun ke bawah tanpa menggunakan tangga. Maksudnya macam mana? Turun terus macam ni. Agak-agak
Macam mana ya? Dah macam proses bunuh diri kan? Maksudnya kalau saya suruh, awak akan buat tak? Tak akan. Kenapa? Takut sangat. Takut sangat. Boleh dihitung tak takut awak? Tak boleh dihitung. Jadi ingat ya, bila macam ni maksudnya garis lurus awak menegak. Jadi dia mesti ada nilai kecurunan. Bila kita tak dapat nak tafsirkan berapa banyak kita punya takut tu, nilai kecurunannya adalah infinity, tak ternilai. Boleh faham sikit-sikit? Seterusnya, ini yang saya nak cerita nilai kecurunan tadi. Nilai kecurunan dia boleh ada positif, dia boleh ada negatif. Lagi nilainya apa? Ni, ada kosong, ada infinity. Ada kosong, ada infinity. Maksudnya nilai kecurunan ni ada 4. Baiklah. Jadi kita nak tengok macam mana dia berbeza. Maksud yang berlainan bagi kedudukan suatu garis lurus. Saya nak bagi awak ingat macam ni. Kalau positif tu macam mana? Positif maksudnya garis lurus dia sengit dari mana? Dari kiri ke kanan. Dia naik ke atas. Dari kiri ke kanan dia naik ke atas. Ini nilai dia adalah positif. Kalau nilai negatif pula, dia condong macam ni pula. Ini adalah nilai negatif. Yang kosong tadi macam mana? Dia landai, dia mendatar. Ini nilai dia kosong. Kalau infinity tadi pula macam mana dia punya garis lurus? Menegak. Sebab awak takut nak terjun bawah. Agak-agak awak boleh ingat tak benda ni? Jadi saya nak bagi awak ingat. Saya nak awak buat muka sedih. Nak bagi ingat muka sedih. Macam mana yang muka sedih? Mula-mula buat muka bulat lah kan. Jadi muka sedih, kening, mata, hidung, mulut. Sedih tak? Sedih kan? Baiklah. Macam awak nampak kat sini, ini adalah kening belah kiri ke belah kanan? Kanan kan? Kanan. Tak apa, saya tulis dulu. Ini pula adalah kening belah kiri. Biasanya kanan, kita akan tahu kanan akan buat semua sesuatu yang positif, benda-benda yang baik je. Kiri ni semua jahat, benda-benda negatif. Tapi untuk nilai kecurunan ni, kita songsangkan dia. Maksudnya kanan akan jadi tak elok, dia akan jadi negatif. Kiri akan jadi positif. Jadi macam ni kita nak ingat. Baik, kita tengok balik muka sedih ni. Tengok, ini kening kanan kan, saya kata akan jadi negatif. So mata ni kita letak tolak. Ini kening kiri, dia akan jadi positif. Jadi kita letak mata positif. Nampak tak? Ini gambar apa ya? Ini adalah hidung. Hidung ni tegak kan? Nilai dia apa tadi? Infinity. Saya tidak cakap buat infinity, dah macam lubang hidung. Baiklah. Yang mendatar ni pula, ini adalah mulut. Mulut tadi berapa nilai dia? Kosong. Jadi kalau soalan tu tanya kedudukan garis lurus, tolong ingat muka sedih. Okey, boleh? Muka sedih. Hidung melambangkan apa? Infinity. Mulut melambangkan kosong. Kening kanan negatif, kening kiri positif. Boleh? Baiklah, kita terus tengok contoh-contoh bagaimana kita nak mengira nilai kecurunan. Sekarang kita tengok soalan nombor 1. Baiklah, pada gambar rajah ini adalah segitiga bersudut tegak, segitiga PQR. Okey, sekarang kita nak tengok nilai kecurunan bagi ketiga-tiga garisan ini, iaitu yang pertama PQ, QR dan PR. PQ, sekarang awak tengok PQ
PQ sekarang ni adalah tegak. Kalau saya lukis balik awak punya muka sedih tadi. Okey. Muka sedih ya. Mata, hidung, mulut. Ini apa? Tolak. Saya guna color lain. Merah lah. Okey. Mata kanan akan jadi tolak. Mata kiri akan jadi tambah. Hidung infinity. Mulut kosong. Sekarang kita tengok garisan PQ. Mana PQ? Inilah PQ. So sekarang ini adalah hidung. So kalau hidung, nilai kecurunan dia apa? Infinity. Sekarang RQ. Mana RQ? Ini gambar apa? Mulut. Jadi mulut berapa nilai kecurunan dia adalah kosong. Untuk garisan PR. PR. Tengok PR. PR mata kanan ke mata kiri? Mata kanan ke kiri? Mata kiri. Bila mata kiri, maksudnya nilainya adalah positif. Baiklah. Untuk mengira garis lurus yang sengit ni atau condong ni, dia ada formula dia, iaitu tinggi bahagi dengan tapak. So kita tengok ini adalah satu segitiga kan. Sekarang tinggi segitiga ni, berapa nilai dia adalah 2. Jadi 2 per tapak dia berapa? 4. 2 per 4. Boleh kecilkan tak? Boleh. Dia akan jadi 1 per 2. Jadi nilai kecurunan untuk PR ialah 1 per 2. Baiklah, seterusnya kita tengok contoh nombor 2. Segitiga ABC. Segitiga ABC. Sekarang kita tengok untuk garis AB. Mana garis AB? Ya, garis AB melambangkan hidung. Jadi kalau hidung, nilai kecurunan dia adalah infinity. B ke C. Ini adalah mulut. Jadi mulut nilainya adalah kosong. Seterusnya AC. AC sekarang mata kiri atau mata kanan? Mata kanan. Jadi bila mata kanan, maksudnya nilainya adalah negatif. Jadi apa formula dia nak kira? Negatif tinggi bahagi tapak. Kenapa tiba-tiba ada negatif di sini? Sebab mata kanan menandakan negatif. Yang ini positif. Kenapa? Sebab mata kiri nilai dia mesti positif. Jadi kita kira sekarang negatif, tinggi dia berapa tadi? 4. Tapak dia 5. Jadi nilai kecurunan garis lurus AC ialah negatif 4/5. Dapat? Bagus. Sekarang kita tengok macam mana kalau dia bagi soalan dalam bentuk pasangan koordinat. Contohnya diberi koordinat A ialah 0,2 dan koordinat B ialah 30. Cari nilai kecurunan garis lurus AB. Jadi saya simplifykan macam ini. Baiklah, macam sama juga kecurunan tinggi bahagi tapak. Tinggi macam mana bentuk dia? Tinggi macam ni kan. Ini menandakan ini adalah nilai koordinat bagi Y, paksi Y. Kalau tapak pula, maksudnya ini menggunakan paksi X. Bila dia bagi nilai koordinat, maksudnya akan ada nilai X dengan nilai Y. Okey, 0 adalah nilai X. 2 Y. Untuk koordinat B pula 3, ni X. 0 adalah Y. Untuk pasangan koordinat, dia memerlukan operasi tolak. Okey, operasi tolak. Maksudnya di sini, untuk tinggi ni, maksudnya Y tolak Y.
bahagi dengan, kalau tapak pula, X tolak X. Baiklah, kita teruskan. Kita tengok sekarang ni, yang tinggi ni adalah Y. Jadi kita tengok Y di sini ya. 2 tolak 0 bahagi dengan X tolak X pula. Yang ini nak tolak yang ini. 0 tolak 3. So bila awak tekan kalkulator, 2 tolak 0, 0, 0 tolak negatif 3, negatif 3. Jadi jawapannya adalah negatif 2/3. Baiklah, sekarang kedudukan. Kedudukan garis lurus ni macam mana ya? Ingat balik muka masam. Saya lukis kat tepi muka masam ni. Kening, kening, mata, mata, hidung, mulut. Mata kanan negatif, mata kiri positif, hidung infinity, mulut kosong, kosong. Jadi sekarang kita nampak ada tanda apa kat depan nilai kecerunan ni adalah tanda negatif. Bila negatif maksudnya macam mana kedudukan dia? Ya, macam ini. Jadi inilah kedudukan garis lurus. Faham? Bagus. Sekarang kita tengok soalan B. Pasangan A dengan B, kita nak tahu nilai kecerunannya pula. Okey. 3 ni nilai X, ini Y, ini X, ini Y. Sama juga formula dia. Tinggi bagi tapak. Tinggi ni maksudnya adalah Y tolak Y. Tapak adalah X tolak X. Sekarang kita terus kira. Y dulu. Ini dengan ini. 1 tolak 9 bahagi dengan 3 tolak 3. Jadi awak akan dapat negatif 8/0. Cuba tekan dalam kalkulator. Negatif 8 bahagi 0. Apa dia punya hasilnya? Biasanya, okey, dah tekan. Dia akan keluar make error, betul? Error lah sebenarnya cerita. Bila error, ada nilai tak? Tak ada. Bila tak ada nilai, maksudnya ini adalah nilai infinity. Okey, boleh? So, kita ingat balik. Kalau nilai infinity, mata kanan, kening kiri, kanan, hidung, mulut. Hidung. Jadi, inilah dia punya garis lurus. Boleh? Seterusnya, kita tengok C. Sama juga, saya tukar color. Ini nilai X, ini nilai Y, X, Y. Tinggi bahagi tapak juga dia punya formula, yang mana tinggi ni adalah Y tolak Y per dengan X tolak X. Y dia apa? Ini 5 tolak 5 bahagi dengan X dengan X, negatif 1 tolak 7. Hasilnya adalah 0 per negatif 8. Cuba tekan dalam kalkulator. 0 bahagi negatif 8. Apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 0. Bila 0, kedudukan garis lurus macam mana? Ya, mulut. Ingat ya, mulut. Seterusnya, untuk soalan D. Kecerunan garis lurus AB. Okey, 0 ni adalah X, 6, Y, negatif 2, X, 0, Y. Formula dia apa tadi? Y tolak Y bahagi X tolak X. Sama dengan, kita ambil nilai Y dulu. Y dengan Y. 6 tolak 0 bahagi. Masuk X dengan X. 0 tolak negatif 2. 6 tolak 0, 6. 0 tolak negatif 2. Tekan kalkulator, awak akan dapat 2. Jadi 6 bahagi 2 sama dengan 3. Sekarang nilai 3 ni positif ataupun negatif? Positif. Positif maksudnya mata kiri. Jadi macam mana mata kiri kita tadi? Yes, yang ini. Jadi dia punya kedudukan adalah seperti ini. Boleh faham? Seterusnya kita tengok berdasarkan gambar rajah, iaitu bila diberikan pintasan.
Ingat pintasan tu apa? Baiklah. Kita sebelum kita tengok dulu gambar rajahnya. Mana pintasan untuk soalan A? Mana pintasan X? Ya, ini adalah pintasan X mengena pada 2. Pintasan Y pula mengena pada 5. Baik. Sekarang kita nak menjawab macam mana kita nak mencari nilai kecerunan bagi garis lurus A dahulu. Kita tengok kedudukan. Sekarang kedudukannya adalah begini. Kalau begini, mata kiri ke mata kanan? Lupa. Kalau lupa tak apa, kita lukis balik. Muka sedih ya. Kening, mata, hidung, mulut. Untuk kiri bukan, untuk kanan negatif, untuk kiri positif, hidung infinity, mulut kosong, kosong. Jadi sekarang kita tengok garis lurus untuk soalan A. Untuk soalan A, ini kan, so bersesuaian dengan mata kanan. Jadi kita tahu dia adalah negatif. Tinggi bagi garis lurus ni berapa? Tinggi dia adalah 5. Jadi negatif 5 per tapak dia berapa? Daripada sini ke sini ya. Daripada sini ke sini 2. Jadi negatif 5 per 2. Boleh kecilkan lagi tak 5 per 2 ni? Tak boleh. Jadi inilah nilai kecerunan garis lurus A, iaitu negatif 5 per 2. Seterusnya kita tengok untuk soalan B. Dia pintas dekat pintasan Y 8. Dekat pintasan X adalah negatif 4. Sekarang sama juga, kita tengok dia punya kedudukan dahulu. Okey, kedudukannya begini ya. Jadi mata kanan ke mata kiri? Mata kiri. Bila mata kiri, nilainya adalah positif. Sekarang kita tengok tinggi. Tingginya berapa? 8. Tapaknya berapa? Negatif 4. Salah, negatif 4. Dia pintas pada negatif 4. Tapi jarak daripada kosong, daripada sini ni, sini sampai ke sini berapa? Jarak ya, jarak. Kosong sampai negatif 4 jaraknya adalah 4. Adalah 4, bukan negatif. Kenapa bukan negatif? Sebab jarak tak boleh ada dalam nilai negatif. Jadi 4. 8 per 4 bila kita simplify, awak akan dapat 2. Jadi nilai kecerunan bagi soalan B adalah 2. Jadi saya rasa ini sahaja yang akan saya share untuk kali ini bagi tajuk ini. Jadi saya harap awak faham dengan apa yang saya terangkan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.